Ketahui bila segmen-segmen kegemaran anda akan ke udara di Radio IKIM. Layari www.ikim.my dan klik di ruangan radio. Terdapat juga info-info menarik mengenai personaliti-personaliti Radio IKIM. IKIM, inspirasi euforia Islami. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Selamat tengah hari kepada anda. Terus kita nak bawakan rancangan di setiap hari Isnin. Hari ini, tengah hari ini, ada rancangan Syarak at IKIM. Sebuah rancangan yang kita bawakan perkongsian dari Fellow Pusat Kajian Syariah, Undang-Undang dan Politik Pusat Syarak Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM. Dan anda boleh tonton sekarang di YouTube IKIM Media dan juga boleh sama-sama berinteraksi dengan kita. Hantarkan soalan pertanyaan ke talian WhatsApp konti 011-29004004. Dan pada perkongsian kali ini, jadual kita nak bersama mendengarkan perkongsian oleh Encik Muhammad Noor Omar, merupakan Fellow Pusat Syarak IKIM yang pun ada di konti kita. Assalamualaikum Encik Mak Noor. Apa khabar? Baik, sihat. Okey ke semua, Cik Mak Noor? Baik, Alhamdulillah. Syukur. Dan kita rasa kalau daripada pegawai atau fellow Pusat Syarak hadir, ada saja perkongsian berkaitan dengan enactment-nya kan, section-section dalam syariahnya kan. Jadi kita nak tahu lagi hari ini, kita bincang tajuk yang sangat menarik saya kira, sebab zakat aset digital. Itu kita nak bincangkan. Di awal ni, Cik Mak Noor mungkin boleh berikan sedikit pengenalan mukadimah dalam tajuk ini. Silakan. Terima kasih Syafiq. Sama. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa manillah. Assalamualaikum semua pendengar Radio IKIM. Dan Alhamdulillah pagi ni kita nak bincang sikit. Tengah hari ni kita akan bincang sikit berkenaan dengan zakat. Zakat aset digital. Kenapa tajuk ni? Kenapa tajuk ni nak bincang? Kerana dalam perkembangan dunia digital sekarang ni, kita tengok masyarakat mula lupa tentang peranan agama dan kaitannya dalam membina kesejahteraan dan juga maslahah. Contohnya dalam penggunaan media sosial. Nilai hiburan dan aspek viral itu lebih diutamakan berbanding nilai agama ataupun norma agama seperti menjaga maruah dan privacy. Kan? Jadi begitu juga dalam aspek yang kita nak bincang ni berkenaan dengan pelaburan dan perniagaan yang berbentuk digital. Jadi zakat ini dipandang sepi seolah-olah tak ada kaitan dengan pemilikan kekayaan dalam dunia digital. Betul. Kan? Macam tak ada kaitan dengan agama pun, perolehan melalui aset digital. Jika kita panjangkan maqasid syariah dalam dunia digital, kita akan lihat bagaimana syariat itu membentuk jalur kemaslahatan kepada masyarakat dan juga umat Islam keseluruhannya. Bagaimana syariat itu memandu kita dalam kes-kes contohnya cybercrime, scam, fraud dan sebagainya kan. Banyak aspek lain dan hari ini kita bincang tentang zakat aset digital. Jadi apa yang kita akan bincang pada hari ini ada dua perkara saja. Pertama tentang kewajipan dan kepentingan zakat. Yang kedua kita akan juga melihat bagaimana perkembangan aset digital dan apa isu-isu berkaitan dengan zakat aset digital. Ada isu. Jadi yang pertama tu kita akan tekankan tentang kepentingan dan juga bagaimana zakat itu berfungsi dalam masyarakat, dalam sosioekonomi umat Islam keseluruhannya. Zakat adalah merupakan salah satu daripada rukun Islam, yang semua orang tahu, semua orang faham, yang mana hak terhadap harta. Kan, kalau kita lihat zakat ni dia ada dua je zakat, kan susah nak ingat. Satu zakat fitrah, satu lagi zakat harta. Jadi betul. Zakat harta itulah pecahan dia banyak lah. Okay, zakat harta ni akan melibatkan peternakan, emas, perak, pelaburan, tanaman, perniagaan, apa-apa perolehan dalam pendapatan kan. Semua tu dikenakan zakat. Jadi bila bincang tentang zakat harta, maka banyak persoalan timbul, apalagi kalau kita nak bincang tentang aset digital zaman sekarang. Kan. Yang penting kita nak tekankan di sini tentang kepentingan zakat. Yang mana kita lihat zakat itu fungsinya pertama sekali untuk menjamin keadilan sosial. Yang mana orang kaya dengan orang miskin yang ada gap,
Orang kaya hidup mewah, orang miskin hidup melarat kan. Bila adanya sistem zakat, dia merapatkan jurang sosial antara kaya dan miskin dan boleh mengurangkan pertembungan ataupun perselisihan yang boleh berlaku dengan adanya zakat. Yang kedua, zakat juga menjadi satu instrumen ataupun tool dalam membangunkan, mengembangkan ekonomi. Macam mana? Dengan duit daripada kutipan zakat, pihak berkuasa yang dipertanggungjawabkan memegang tabung zakat boleh menyalurkan ke arah modal kepada usahawan kecil ataupun mereka yang layak menerima bantuan kewangan untuk membangunkan kehidupan mereka, menjalankan perniagaan kecil ataupun memulakan ataupun pada asasnya mendapatkan keperluan asas lah kehidupan mereka. Seterusnya juga harta yang kita peroleh itu melibatkan macam-macam sikap kita dalam kita nak bekerja. Dalam kerja pun kita tengok kadang-kadang kita ada masa kita duduk saja dan kita tak menyumbang kepada kerja tapi kita dapat gaji. Jadi aspek-aspek sifat mazmumah dalam perolehan harta itulah fungsi zakat untuk membersihkan, menyucikan harta tersebut. Menyucikan macam mana? Dengan bila kita diwajibkan zakat, maka kita keluarkan zakat. Zakat itu telah mengurangkan sifat-sifat mazmumah. Contohnya tamak, leka, cuai kita itu, cuai dan juga apa yang kita buat benda yang tak betul lah. Jadi dengan keluarkan zakat, kita rasa kita melaksanakan satu kewajipan, satu ibadah. Ibadah kepada Allah, yang mana ibadah itu nilainya dilihat kepada keikhlasan. Bukan nilai kepada apa yang dikeluarkan. Tetapi proses itu telah membuatkan diri kita bersih daripada sifat-sifat tamak itu sendiri. Kan? Seterusnya juga kita lihat bagaimana zakat juga akan menyokong keimanan kita dan ketakwaan kita. Betapa kita tunduk kepada perintah Allah, tunduk takwa, beriman dengan apa yang diperintahkan, dan juga tunduk kepada apa yang disarankan. Kan? Dengan keikhlasan. Jadi aspek-aspek inilah kita katakan bagaimana zakat ini memiliki banyak manfaat dan kepentingan baik untuk kehidupan spiritual kita dan sosial kita, sosial ekonomi kita. Jadi melaksanakan zakat dapat membantu meningkatkan keimanan, menjaga keadilan sosial, membangunkan ekonomi, membersihkan harta dan juga mendapat pahala daripada Allah SWT. Jadi itu kalau kita lihat tentang kepentingan zakat. Kalau orang kata apa dalilnya, memang tak dapat dinafikan lagi. Dalil tentang kewajipan zakat ni memanglah, kalau kita lihat dalam Quran pun ada, dalam hadis pun ada. Contohnya dalam surah Taubah kan, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah sebahagian daripada harta mereka sebagai sedekah supaya dengannya engkau membersihkan mereka dan mensucikan mereka dari akhlak yang buruk. Yang Quran sebut. Tentang hujah kita tadi, tentang kepentingan zakat tadi. Yang kedua dalam surah An-Nur, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa aqimus salata wa atuz zakah wa ati'ur rasul la'allakum turhamun. Dan dirikanlah kamu akan solat dan keluarkan zakat dan taatlah kepada Rasul supaya kamu beroleh rahmat. Ataupun kalau kita lihat di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, bunyal islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi Ramadan. Daripada Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW bersabda, Islam dibangunkan di atas 5 perkara, iaitu mengucap syahadah, mendirikan solat, membayar zakat, puasa, menunaikan haji dan juga puasa di bulan Ramadan. Jadi hadis ini menjelaskan tentang, hadis dan ayat Quran ini menjelaskan tentang kewajipan. Wajib zakat, hukumnya wajib. Jadi kalau kita lihat dari segi sirah, dari segi sejarah sahabat pun, Sayyidina Abu Bakar memerangi mereka yang enggan mengeluarkan zakat. Jadi di situ kita lihat bagaimana pentingnya solat untuk pembangunan diri, zakat untuk pembangunan masyarakat. Kemasan di situ. Jadi kalau kita kata solat itu wajib, solat itu sering diiringi oleh ayat tentang kewajipan zakat.
Jadi ini sangat fundamental di dalam Islam. Jadi itulah lebih kurang kita kata perkara yang ingin diketengahkan dalam pembincangan ini, iaitu perkara pertama tentang kepentingan dan kewajipan berzakat. Dan perkara kedua pula ialah berkenaan dengan kaitan zakat aset digital. Ya. Okey. Mungkin kita akan sambung sekejap lagi. Baik, betul. Kita nak berehat seketika. Buat anda jangan ke mana-mana sebab kita akan bincangkan lagi dengan lebih teliti, dengan lebih mendalam berkaitan dengan zakat aset digital. Okey, kita berehat seketika. Kembali selepas ni, kekal di Radio IKIM. Di antara adab-adab tatkala membaca Al-Quran adalah ikhlas tatkala membacanya, iaitu semata-mata kerana mencari ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Ini perkara yang kita kena betulkan bila mana kita nak baca Al-Quran. Terutama bulan Ramadan, kita ada kumpulan-kumpulan tadarus. Bukan yang dijaga adalah bacaan, tapi nak tengok siapa habis dulu. Kita kena ingatkan diri kita, keutamaan kita adalah membaca Al-Quran kerana ia satu-satunya mukjizat yang mana Allah berikan kepada Nabi yang masih kekal sehingga hari ini. Jadi bila kita ikhlas dalam membacanya, kita akan mendapat bimbingan daripada Allah melalui Al-Quran yang kita baca. Jadi kena ingat, tulis dekat kita punya buku tu, jangan niat nak siapa habis dulu. Jangan niat siapa semata-mata baca lebih sedap, nak dapat pujian daripada orang. Bukan itu niat kita membaca Al-Quran. Tetapi niatnya untuk mendapat keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang paling utama nak baca Quran, ikhlas. Kerana Al-Quran ini wahyu daripada Allah, maka kita kena baca kerana Allah. Ramai pengguna-pengguna tak tahu apakah elektromagnetik yang harus pada kenderaan kita ketika kita menambahkan minyak di petrol station. So bila kita buka cap, pasang, kita masukkan nozzle, memang kita beli tadi RM50 minyak. So kita taruh, habis. Setitik minyak yang terakhir itu pun jangan diketuk. Kalau nak sangat, gantung aja, biar dia jatuh sendiri. Jika diketuk, dia menghantarkan spark kepada tangki itu tadi tergantung dengan nozzle. Apabila spark ataupun recikan bunga api ini akan menyebabkan gas oktan yang ada di dalam tangki itu tadi akan tembak, makan sambar recikan bunga api itu tadi, menyebabkan mudah meletup. Walaupun memang manufacturers in term of standard automotive engineering telah membuatkan satu dipanggilkan stop cock yang safety dekat situ, malang tidak berbau. Hati-hati, bukan setitik boleh membawa 1 kilometer. Jadilah pemandu bijak, kocek selamat, jiwa selamat, harta selamat. Keselamatan diutamakan. Teruskan bersama IKIM, Inspirasi Euforia Islami. IKIM, Inspirasi Euforia Islami. Syukur kita masih lagi berada di rancangan Syara at IKIM dan tetamu kita yang berusaha Encik Muhammad Noor Omar merupakan fellow Pusat Syara IKIM masih kekal bersama kita di dalam studio konti kita ni, Masya Allah kan. Dan kita bincang-bincang berkaitan dengan zakat aset digital. Okey, tadi di awalnya Encik Mak Noor dah berikan kepada kita pendedahan mukadimah bagaimana kewajipan dan kelebihan kita berzakat ini. Okey, dan sekarang kita nak tahu apa isu, ada tak apa-apa tentang trending kan yang kita lihat daripada sudut kita dapat pelbagai aset yang tak nampak. Tetapi bagaimana dengan pengeluaran zakat kita? Kalau kita tengok hari ni adanya zakat-zakat harta kita lah kan. Dekat yang kita nampak rumahnya ada, perniagaannya kita ada dan kita nampak di situ. Dan bagaimana pula yang tak nampak ni Cik Mak Noor? Bagaimana kita nak bincang menerusi laluan-laluan ini? Silakan. Baik, terima kasih Hafiq. Nampak, bukan tak nampak. Tapi okeylah, macam bila kita kata zakat aset digital, memang banyak isu. Banyak isu. Betul. Sebab apa? Aset digital tu sendiri banyak isu. Banyak isu. Yang kita kata aset digital tu apa? Apakah yang soalan pertama yang kita nak senggungkan pada hari ini berkenaan dengan apakah aset digital? Jadi aset digital ni berbeza daripada aset fizikal. Beza. Kita nampak physically. Ni aset digital nampak dalam digit, number. Kan? Merupakan aset digital ni merupakan unit yang disimpan
dipindahkan dan disahkan melalui aplikasi digital. Seperti macam kita tengok komputer ataupun online database, telefon pintar, magnetic chip yang boleh akses nombor-nombor ataupun e-wallet. Ini sekarang ni ramai orang pakai e-wallet kan. Ia terdiri dari mata wang. Ada bentuk-bentuk dia, sama ada mata wang ataupun cryptocurrency, bentuk saham, token, e-wallet atau payment card. Eligibility of payment ataupun voucher dalam bentuk digital stamp, ada proof, dan pula juga ada yang kategori intellectual property yang semuanya dalam bentuk digital. Kita pernah dengar macam-macam lah aplikasi, platform dan juga jenisnya. Proof of stake. Ada yang sebut tentang metaverse, NFT yang baru ni collapse. Metaverse punya dunia alam yang kita katakan dalam kategori digital. Ini semua ada aspek pemilikan. Bila dia ada pemilikan, dia ada unit yang dimiliki, boleh disimpan dan ditransfer, disahkan dan boleh dijual dan mempunyai nilai. Itulah dia aset digital. Tak kisah dia dalam bentuk cryptocurrency. Kalau kita sebut tentang cryptocurrency lah, bagi mudah nampak kan orang dengar bila cryptocurrency, orang dengar Bitcoin. Bitcoin, Bitcoin tu salah satu daripada cryptocurrency yang di dunia ini kita ada lebih kurang 23,000 jenis cryptocurrency. Yang mana penguasaan pasaran melibatkan lebih daripada 1 trilion USD. Ataupun bersamaan dengan duit kita dalam 4.919 trilion. Banyak. Kalaulah kita kata ini duit orang Islam yang mana bayar zakat, banyak fund zakat tu boleh kita kembangkan. Jadi itu baru mata wang kripto. Ada lagi macam-macam bentuk dalam bentuk crowdfunding yang buat payment online, digital transfer dan sebagainya, ataupun skim tabungan ataupun skim perlindungan yang mana di dalam tabung tu ada duit dalam bentuk digital. Sertifikat yang pemilikan pun, pemilikan saham dalam bentuk digital. Dan banyak lagi. Jadi potensi aset digital ni sangat besar. Sangat besar. Apa lagi kalau kita tengok kebelakangan ni, ada tekad ataupun ada hasrat dan juga usaha di semua central bank pusat di dunia, di negara, di mana-mana semua negara sedang membuat kajian tentang usaha untuk melancarkan dan menerbitkan dipanggil central bank digital currency. Maknanya currency lepas ni tak ada dalam bentuk physical duit. Dia dalam bentuk e-wallet, dalam bentuk digital. Tengok number je. Dan kita tahu kita ada duit ke tak ada dalam tu, tengok kan. Jadi central bank digital currency ni akan hadir ke semua negara insya-Allah. Kalau diizinkan, kalau kita lihat sekarang dengan kes yang berlaku di bawah pengelolaan Federal Reserve, macam mana bank collapse, 2 bank dah jatuh. Jadi sekarang orang sudah hilang keyakinan kepada fiat money dan mereka beralih ke pasaran kripto dan mata wang bentuk digital. Apalagi kalau kita tengok last 2 weeks ni, sejak jadinya SVB dan juga Signature Bank jatuh, collapse tu, Bitcoin dan Ethereum dan kawan-kawannya tengah pick up. Ramai orang dah beralih ke situ. Jadi kalau kita sebut tentang CBDC, Central Bank Digital Currency, banyak negara akan ke arah itu. Dan kita akan dengar nanti e-ringgit contohnya. Ataupun e-AUD, Australian Dollar. Ataupun e-Dollar, Digital Ruble. Ataupun e-Krona, Digital Rupiah. Maknanya jalan ke arah dunia digital ni dan juga dia akan ke laut digital. Kalau kita kata semua negara ke arah itu, kita akan dapati kita akan berada di dalam lautan digital. Tapi kalau kita masih duduk bincang, ni aset ke tak? Aset ke tak kan? Harta ke tak kan? Jadi masalah. Tapi kalau kita ke arah itu,
Jadi itu isu antara isu lah. Ya. Jadi kalau kita lihat tentang potensi aset digital ni sangat besar. Sangat besar. Jadi berbalik kepada isu yang kita nak bincangkan tentang zakat aset digital ni. Perkara pertama dan sering dibangkitkan oleh para ulama fuqaha dan juga juris berkenaan dengan adakah aset digital ini dianggap sebagai harta? Ya. Harta ke tak? Kan. So, kalau ikutkan macam harta jugalah sebab itu. Kalau harta jatuh dalam kategori tadi zakat harta. Macam mana tu? Okey, ada juga perbezaan tentang proses perolehan. Dia dapatkan daripada digital exchange yang mematuhi keperluan-keperluan, contohnya tak terlibat dengan speculation, harga yang fluctuate lampau sangat ekstrim kan. Dan juga isu berkait dengan zakat aset digital tu sendiri. Banyak isu. Dan okey, perkara pertama yang kita bangkitkan, isu yang pertama, aset digital ni adakah dia satu harta? Dia harta. Ataupun kita tanya soalan terbalik sikitlah. Aset digital bukan harta. Bukan. Kan. Jadi di situ menjawab persoalan itu, kalau kita lihat di dalam bidang kajian di institusi yang terlibat dengan zakat, terlibat dengan akademik dan juga research, mereka sedang bertungkus lumus untuk ke arah mengenal pasti, mengkaji persoalan ni. Kalau kita lihat tentang perdebatan kalangan ulama dunia tentang aset digital ni boleh dianggap harta ataupun tidak, dia masih lagi berlangsung dan belum ada kesepakatan ataupun jumhur lah. Belum lagi. Jadi contohnya Majlis Ulama Indonesia MUI kan tahun 2021 mengatakan bahawa wang kripto tu haram. Sebabnya dia terlibat dengan gharar yang tidak pasti dan sebagainya. Indonesia kata haram, Majlis Ulama. Secara umum kalau kita tengok, setengah kata haram, setengah kata boleh, setengah kata macam mana kan. Jadi gambaran umum kita lihat tentang isu berkaitan sama ada aset digital ni harta atau tidak, terbahagilah ulama tu kepada 3 ulama dunia. Pertama, ulama yang menganggap aset digital ni sebagai harta. Macam setuju dengan kita kan. Yang kedua, mereka yang menidakkan, dia kata aset digital bukan harta. Aset digital dia bukan harta lah. Dia tak boleh tengok, pegang dan sebagainya kan. Tak ada fizikal. Tak ada fizikal. Jadi ada pula hak yang play safe Dia kata satu kelompok lagi, dia kata dia tak mengesahkan dan tidak menidakkan. Dia golongan yang tawakuf lah kata. Tak tahu ni nantilah, kemudian lah. Jadi dia tak bagi putusan apa-apa. Tak nak ambil part. Jadi secara umum ulama di dunia terpecah kepada 3 tentang pendirian terhadap sama ada aset digital ni satu kategori harta ataupun tidak. Jadi dah sangkut dah kat situ. Kan? Jadi kita lihat bagaimana perbincangan berkenaan dengan aset digital ni, dia akan melibatkan penguraian ta'arif tentang al-mal, harta kan. Harta ni adalah barang yang dimiliki dan mempunyai harga. Kalau kita simpulkan harta itu harta. Kan? Dalam hal ini banyak ta'arif dan pandangan ulama, contohnya mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali berbincang tentang aset digital, kategori-kategori mal. Kan? Berkisar berkenaan dengan mal itu, ada yang mal mutaqawwam kan, mal ghair mutaqawwam, mal ain atau manfaah, intifa', istihlak dan macam-macam lagi. Misli, al-qimi. Banyaklah term-term bahasa Arab kita tengok kategori dia kan. Dengan hujah masing-masing. Begitu juga pembincangan berkaitan dengan pemilikan. Dia ada milkut tam, pemilikan sempurna. Kan, contohnya kita ada rumah, milik tu ada nama seorang, tu kita sempurna milik kita punya, ada grant ataupun ada inilah surat kan. Surat beranak Surat beranak. Jadi milkut tam tu dalam kategori pemilikan juga ada perbincangan, milkut tam, milkun naqis, milkul haq,
hakul ain kan, hak dia syakhsi dan juga maknawi, macam-macam lah. Jadi aset digital ni apa? Duduk kategori mana? Contoh dalam persoalan pindah milik, transfer pun dia ada melibatkan macam kita lah, bab harta kan, pindah milik melalui perniagaan, perolehan, pewarisan kan, pencurian pemilikan lah. Jadi itulah jalan untuk memperolehi harta pun dibincangkan. Jadi 3-4 perdu corner yang kita perhalusi angle. Jadi kalau kita simpulkan sikit lah, di Malaysia isu berkenaan dengan aset digital ni terutamanya melibatkan dulu masa zaman Bitcoin tengah pick up tu kan. Di Malaysia terdapat 2 negeri yang mengeluarkan fatwa mengatakan aset digital adalah harta yang mempunyai nilai dan dikenakan zakat. Iaitu Jabatan Kuasa Fatwa Perlis dan juga dalam Irsyad Hukum Perak mengharuskan urus niaga mata wang kripto. Katanya ada harga dan dengan syarat dia diperolehi dengan cara yang betul. Namun Johor dan wilayah persekutuan, maksudnya Jabatan Mufti, berbendirian mata wang kripto seperti Bitcoin tu belum cukup syarat lagi sebagai mata wang, dan dia belum putuskan lagi dia tu sebagai satu mata wang yang boleh diterima, tapi dia boleh dianggap sebagai aset pelaburan. Johor dan wilayah persekutuan. Yang menariknya, keputusan Majlis Penasihat Syariah Suruhanjaya Security pada 31 Disember 2021 menganggap, ini dia documented lah dalam mesyuarat mereka, menganggap aset digital seperti mata wang kripto sebagai harta dalam bentuk komoditi ataupun urut, dan transaksinya terikat dengan apa-apa garis panduan yang ada di dalam Security Commission. Contohnya macam Digital Asset Exchange, DAC, dan manakala di dalam muzakarah kebangsaan MKI kita tidak ada apa-apa lagi yang dikeluarkan tentang garis panduan zakat aset digital. Itu pendirian ataupun isu baru settle satu berkenaan dengan kita kata kesimpulannya di Malaysia kita terima wujudnya berdasarkan apa yang telah saya bentang-bentangkan tadi, bahawa aset digital itu diterima sebagai harta. Dia majoriti dan juga keputusan Majlis Penasihat Syariah Suruhanjaya Security dengan disokong oleh Jabatan Mufti yang masih belum buat keputusan tu, masih ada perbincangan dan penyelidikan yang lanjut. Jadi itulah pokoknya yang mana boleh kita kata digital asset yang melibatkan kripto ataupun apa-apa bentuknya, saham, pemegang unit dan sebagainya, itu adalah harta yang bernilai dan boleh diniagakan. Dan ini bukan fatwa, ini saya punya pandangan. Bila dia dikategorikan sebagai fatwa, maka mungkin kemudiannya nanti akan ada pihak-pihak berautoriti akan mengeluarkan satu sirah berkaitan dengan kewajipan zakat kepada aset digital ni. Dan kita harapkan macam tu. Sebab apa? Kita jangan isolate ataupun terpinggir dan terpisah dengan dunia yang tengah berkembang ni. Bila dia, yalah, kita sekarang pun kita pakai e-wallet dan sebagainya dalam bentuk digital. Kita tak tengok pun duit fizikal, tapi boleh pakai beli barang dan sebagainya. Maknanya kita diterima. Benda tu diterima. Digital asset yang betul-betul berdaftar dengan pihak berautoriti, dianggap sebagai harta, dan apabila dianggap sebagai harta, datanglah kewajipan zakat harta tadi. Jadi itulah lebih kurang perbincangan kita. Jelas apa yang Encik Makno maklumkan, dan kita cuba kupaskan dari satu persatu, sebab ini berkaitan dengan, kalau cakap pasal zakat ni, dia berkaitan dengan keberkatan lah kan, Encik Makno. Kalau kita lihat hari ni kita berniaga, mahupun dalam online ke kan, dalam offline sekalipun, semua itu merupakan pendapatan kita, dan kita
boleh mengeluarkan zakat di situ supaya apa yang kita buat diberkati oleh Allah dan juga digunakan keberkatan yang berpanjangan lah insya-Allah semoga di dunia dan di akhirat kita juga diberkati. Masya-Allah. Banyak perkara yang kita belajar dan itu dikira sebagai satu kesimpulan. Terima kasih Encik Mano atas perkongsiannya. Insya-Allah ada rezeki ada masa kita akan jumpa lagi untuk pertemuan yang akan datang pula insya-Allah. Jumpa lagi Encik Mano. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda juga yang terus ikuti Bola Bercerita kita menerusi rancangan Syara at IKIM dan terus kekal bersama IKIM sebab banyak lagi perkongsian selepas ni hanya di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Ketahui bila segmen-segmen kegemaran anda akan ke udara di Radio IKIM. Layari www.ikim.my dan klik di Ruangan Radio. Terdapat juga info-info menarik mengenai personaliti radio IKIM. IKIM, Inspirasi Inforia Islam.